أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الفاضل إمام Ustaz kita, Syekh, para pegawai masjid, Al-Fadhil Ustaz Khairul, seterusnya saya kira semua tetamu-tetamu Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita pada malam ini untuk berada di tempat yang terbaik di atas muka bumi. Marilah kita jangan lupa untuk merasai rasa itu, sebab bila kita tak rasa, maka kita tak syukur. Maka bila kita tak syukur, Allah tak tambah nikmat itu untuk kita. Kita sedang berada pada titik yang paling baik di atas muka bumi, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sangat jelas, inna khaira al-biqa'i fil ardil masajid. Tempat yang terbaik di atas muka bumi tidak lain adalah masjid-masjid. Dan kita bersyukur kerana kita dijemput lagi oleh Allah. Dan kemudian masjid ni bukan sekadar kita duduk hadir untuk solat, tetapi rasa untuk i'tikaf, rasa untuk i'tikaf ataupun rasa untuk duduk lama dan rasa tenang lama dalam rumah Allah, itu juga tuntutan. Ada orang boleh dapat melaksanakan tuntutan datang ke rumah Allah solat. Lepas solat tidak ada kekuatan untuk duduk i'tikaf. Ya. Bahkan ada kata Nabi SAW yang kalau boleh ingin bersegera meninggalkan setelah datang ke rumah Allah. Sebab itu lanjutan daripada hadis tadi, inna khairal biqa'i fil ardil masajid wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khuruja. Nabi kata tempat yang terbaik di atas muka bumi adalah masjid, dan orang terbaik di tempat terbaik ialah orang yang paling awal masuk dan yang paling akhir keluar. Maknanya ialah orang yang rasa tenang untuk duduk lama, ada stamina untuk duduk lama. Dan ini juga kita syukur kehadiran Allah. Kita harap bila kita syukur, Allah janjikan la azidannakum, Allah akan tambah benar-benar nikmat ini kepada kita, sampailah kita jadi benar-benar orang yang disebutkan oleh Nabi
di kalangan 7 kelompok manusia yang akan duduk di bawah lindungan arasy Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Dan salah satu daripada 7 tidak lain dan tidak bukan adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ialah lelaki yang hatinya tergantung, mu'allaq, tergantung di masjid. Jadi tak mungkin kita akan rasa boleh tergantung hati di masjid kalau kita tak rasa senang untuk duduk lama. Dan bila kita duduk lebih lama, maka adalah sangat ditegah daripada kita menghiraukan urusan dunia. Ya, duduk di masjid lama tetapi urus urusan dunia, bersembang bab dunia, ya. Dunia ni luaslah. Yang berniaga, yang tak pernah ada hentinya politik. Ya, yang bermusim bola. Ya. Jadi kadang-kadang duduk di masjid, masya-Allah, bersembang perkara yang memang sangat ditekankan oleh Nabi, yang lari daripada maksud kita datang ingat Allah. Sebab ada benda yang kita ingat, dia selari ingat Allah. Ada benda yang kita ingat itu jauh ingat dari Allah. Ya. Jadi kalau kita cerita benda yang menjadikan kita jauh daripada Allah, maka tentu itu tak selari dengan tujuan kita i'tikaf. Saya sangat risau, bukan tuan-tuan, saya sendiri. Hari ini kan, orang zaman dulu kena 2 orang untuk bersembang. Nak sembang dunia ni kena 2 orang. Zaman sekarang tak payah 2 orang. Seorang kita angkat je kita punya phone kita boleh connect dengan dunia dan bersembang dengan dunia. Kadang-kadang ketika majlis ilmu sebagai contoh, ketika bacaan Quran dibacakan, maknanya dah datang ke rumah Allah. Ini rumah Allah, dan kita disuruh untuk zikir, ingat Allah. Dan majlis ilmu adalah majlis zikir. Seolahnya kalau kita pergi ke rumah orang, maka rumah itu tuan rumahnya. Maka Allah tuan rumah bagi rumah Allah. Dan kemudian tuan rumah mesti memberi hidangan, ya, akan memberi hidangan. Dan Allah beri hidangan kita melalui majlis zikir. Dan Nabi namakan kita duduk sebentar ini adalah majlis zikir. Ya, kata Nabi majlis zikir, yang juga Nabi sebut dalam nama lain taman syurga. Jadi semua yang dikasihi sekalian, saya bukan nak menyebut kepada tuan-tuan yang saya sayangi, saya hormati, kasih, tapi saya menyebut pada diri saya sendiri, kerana kadang-kadang kerana berulang-ulang kita buat sesuatu kebaikan, kita tak dapat, kita terlepas pandang dia punya kelebihan yang memang Allah berikan secara khusus kepada kita. Sebab manusia bila dibuat secara conscious berulang, biasanya autopilot yang ambil bahagian, dia punya subconscious. Ya. Bila autopilot, maknanya kita masuk sedar-sedar dah habis, kerana bukan secara consciousnya tetapi secara subconscious. Ya. Jadi sebab tu zikir adalah perkara yang bukan kita perlu subconscious, tetapi mesti secara conscious, dengan sedar, kerana zikir adalah kesedaran bukan pada minda tetapi pada roh dan jiwa. Semua yang dikasih sekalian, alhamdulillah, banyak yang kita nak alhamdulillah pada Allah. Hari ini kita baru selesai melepasi batas 10 Muharram. Ya, 10 Muharram kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang sangat istimewa, hari yang sangat istimewa dalam setahun kita baru lepasi. Dan Nabi SAW sangat menggalakkan, ya, seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang beragama. Dan nanti Nabi bezakan dengan agama lain dan agama kita. Maka Nabi sangat suka bila hari baik sebegini, maka Nabi menggalakkan berpuasa. Ya. Dalam Ibnu Abbas yang merupakan anak murid Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, Nabi tak bersungguh-sungguh, taharau, bersungguh-sungguh berjuruh kami berpuasa, melainkan pada hari ini, yakni pada hari 10 hari Ashura, disebut Ashura ataupun Al-Ashir min Dzulhijjah min Al-Muharram, dan bulan Ramadan. Ya, Nabi tak pernah bersungguh, beria-ria, maknanya
Ibnu Abbas bercerita tak pernah Nabi bersungguh-sungguh, cuma kita tak dapat nak dengar apa yang Nabi cerita tu. Sebab dia cerita secara summary. Maknanya Nabi tidak begitu bersungguh-sungguh menceritakan supaya kami berpuasa lebih daripada puasa Asyura dan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita melakukan ibadah tersebut. Itu juga salah satu perkara yang sangat dituntut. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah, mereka ulama hadis membahaskan tentang hadis melapangkan dan meluaskan rezeki kepada keluarga dan orang ramai, terutamanya pada 10 hari bulan Muharram. Maka Sufyan bin Uyainah berkata, aku mengkaji hadis tentang hadis memberi meluaskan rezeki secara khusus yang Nabi sebut pada 10 Muharram yang Allah akan luaskan rezekinya selama setahun. Maka aku mendapati bahawa dia adalah benar, kata Sufyan bin Uyainah. Jadi tuan-tuan, ada masa lagi ni, balik nanti insya-Allah belanja lebih sikit kat keluarga kita. Ya, singgah on the way, beli baju hadiah kat Kak Long selai, Kak Ngah selai. Bagilah dia rasa bahawa kenapa berbeza, sebab hari ini berbeza berbanding hari lain. Baik, alhamdulillah, kerana kita tahu bahawa 10 hari bulan Muharram secara khusus, Asyura secara khusus adalah hari kemenangan yang sangat besar. Dalam hadis Nabi SAW, kemenangan yang paling besar adalah kemenangan apabila menangnya orang-orang beriman, Nabi Allah Musa alaihi salam, dan Allah tumpaskan Fir'aun, yang Allah berulang-ulang kali kisah Fir'aun yang ditumpaskan. Ulama tafsir menyatakan bahawa bila kisah itu diulang lebih daripada sekali, maknanya kisah tersebut adalah penting untuk dihayati. Antara kisah yang banyak diulang adalah kisah Nabi Musa. Dan bila Allah mengulang kisah Nabi Musa, Allah mengulang kisah Fir'aun. Maka kemuncak, dia punya climax kepada kisah itu adalah bila mana Nabi Musa alaihi salam berjaya menumpaskan Fir'aun, tetapi bukan cara ditumpaskan dengan kekuatan tanding, tetapi bila mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan berlaku, dan ini diakui dan disebut oleh Nabi berlaku pada hari tadi, yakni pada 10 hari bulan Muharram. Yang dengan sebab itu orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi dan orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah telah berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Dan apabila Nabi berhijrah ke Madinah, maka ketika datang perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka jadilah puasa Muharram, 10 Muharram itu. Kata Nabi, barang siapa nak berpuasa, berpuasalah. Barang siapa yang nak berbuka, berbukalah. Tetapi dalam hadis yang kita gabungkan begitu banyak kelebihan dan kesungguhan Nabi untuk kita melakukan puasa, walaupun pada kedudukan kita boleh memilih untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya ceritakan perkara ini sebab kita membayangkan kemenangan yang dilalui oleh orang-orang beriman. Bahkan dalam banyak kitab menceritakan tentang diterimanya taubat Nabi Allah Adam alaihi salam, ya, terselamatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, ya. Begitu juga dilepaskan beban sakit yang berlaku kepada Nabi Ayub, ya. Dilepaskan Yunus ibn Matta. Yang semua itu adalah rangkuman kisah kejayaan-kejayaan besar yang dengan sebab itulah umat Islam melalui tahun baru dalam kalender Islam seolah-olah bermula dengan roh dan nafas kemenangan. Jadi bermula dengan nafas kemenangan memberi kesan positif pada semua kita pada malam ini, supaya kita sama-sama meraihkan kemenangan, dan kita meraihkan kemenangan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dikasih sekalian, juga dalam muzakarah ringkas kita pada malam ini, sebelum laungan azan Isyak dikumandangkan dan kita bangun untuk tunduk sekali lagi sama-sama kepada Allah dalam solat Isyak sebentar nanti, antara benda nikmat yang kita rasa pada malam ini, pada hari esok, hari lusa, bagi kita yang berada di Malaysia ini adalah Allah berikan kepada kita nikmat kemerdekaan, ya. Itu juga adalah merupakan sesuatu anugerah yang wajib disyukuri oleh kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mungkin kita boleh bincang sedikit dalam suasana yang santai malam ni. Memang santai dah ya, dengan kipas yang cukup selesa di Masjid Negeri ini. Dan yang merisaukan saya ialah gabungan lampu antara cerah dan kuning. Ya, bila dia bergabung tu, saya tak tahu berapa candlelight yang tinggal dekat dengan kita. Memang dia sangat menguji bagi para penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam perbincangan ringkas ini, sebab kita nak bercakap tentang nilai kemerdekaan dan kebebasan, ya, sebab itulah tema yang mungkin sedang diperkatakan di mana-mana. Saya melihat kajian yang dibuat oleh para psikoanalisis. Bila mereka melihat manusia ni, tak kira walau di mana dan apapun watan bangsa dia, manusia dilihat secara semula jadi mempunyai rasa cinta, ya, rasa cinta kepada tanah air mereka. Ya, kalau kita tengok cerita Cina, cinta mereka pada tanah air mereka. Kita tengok cerita Hindustan, Jai Hind, ya, cintanya mereka kepada tanah air mereka. Ya. Jadi para pengkaji jiwa manusia menetapkan, sehingga mereka menyatakan bahawa adakah sebenarnya cinta kepada tanah air ini termasuk di antara naluri manusia. Ya, sebab manusia ni dia ada naluri. Naluri adalah rasa insting yang paling dalam diri manusia, yang kita biasa dengar sebagai namanya fitrah. Sehingga mereka menyatakan bahawa adakah sebenarnya cinta kepada negara ini merupakan fitrah manusia, sebab hampir semua manusia berkongsi benda ini. Apa dia? Cinta kepada tanah air mereka. Ya, cinta kepada tanah air mereka. Baik. Sehingga begitu popular, menyebabkan dalam dunia Islam sendiri kita biasa mendengar kalimat hubbul watan minal iman. Ya. Sehingga ada yang menjangkakan bahawa ia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hubbul watan, sayang cinta kasih kepada watan, tanah air, adalah sebahagian daripada iman, ya. Dek kerana begitu dekat cinta tersebut, maka kedengaran, ya, walaupun pasti banyak sekali perbahasan yang menyatakan bahawa kalimat itu datang ketika Bani Umawi yang mengajak supaya membela benar-benar watan yang merupakan watan di bawah khilafah Islamiyah. Semua yang dikasih Islam, kerana itu mungkin dalam perbincangan kita pada malam ini kita cuba untuk memahami bagaimana nilai kemerdekaan dan kebebasan itu, ya. Dalam perbincangan yang saya rasa bukanlah terlampau dalam bidang sains politik, sains sosial, tetapi dalam perbincangan antara Maghrib dan Isyak, untuk kita menyentuh dan mencari erti yang boleh kita manfaatkan dalam diri kita, insya Allah. Semua yang dikasih Islam, kalau kita tengok bila sebut kemerdekaan, ya, bahasa Melayu ada takrifan kemerdekaan. Dan kemerdekaan ni bila sebut merdeka, ya, kita tengok dari kalimat merdeka. Kita dulu masa sekolah menengah kan, merdeka bukan hanya pada bulan 8 bila habis exam. Bila habis exam, merdeka. Maknanya bebas daripada kekangan peraturan yang sangat dahsyat dalam pelajaran. Ya. Ini saya nak tengok kan dari sudut perkataan merdeka. Maknanya merdeka menurut bahasa Melayu ialah bagaimana rasa bebasnya kita daripada satu kongkongan yang menyakitkan kita. Baik. Jadi bila sebut merdeka, itulah perasaan kita. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ya, hari merdeka disebut Yaum al-Istiqlal, Yaumul Istiqlal. Ya. Yaumul Istiqlal adalah daripada kalimah istiqlal yang merujuk kepada sesuatu keadaan yang bebas daripada hina. Satu keadaan, macam tadi, satu perasaan bebas daripada kongkongan. Itu bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, satu keadaan bebas daripada hina, daripada kecil, daripada dhaif,
daripada lemah, maka yaumul istiqlal adalah kita bebaskan diri kita daripada rasa hina, rasa lemah. Baik, kalau saya nak buat tanya tentang rasa hati tuan-tuan. Antara merdeka dengan rasa yaum istiqlal, mana dia punya mungkin rasa dia lebih dalam? Agaknya lah. Kita tak ramai sangat ni boleh berunding macam adik-beradik je tuan-tuan. Antara perasaan merdeka, bebas daripada kongkongan tadi, dengan istiqlal, maknanya bangkit daripada dihina. Mana yang lebih berat agaknya tuan-tuan ya? Jauh sangat lah. Mana? Kita tanya orang dekat lah ya? Istiqlal. Baik, kita tengok kepada bahasa Inggeris. Kita tengok pada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, sebab penjajah kita ialah Inggeris. Kita tahu bahawa negara kita dijajah selama 400 tahun lebih. Sejak tahun 1511 oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian lebih total 1800 oleh British, sebelum datangnya Jepun, dan kemudian sebentar bintang 3 komunis, dan kemudian British merdeka pada tahun 1957. Baik, secara lama kita dijajah oleh British. Jadi kita nak pinjam guna bahasa untuk merdeka mengikut bahasa Inggeris. Agaknya apa dalam bahasa Inggeris ni merdeka? Ya, hari merdeka. Hari merdeka disebut sebagai Independent Day. Independent Day. Ya, hari ini kita lebih sebut sebagai National Day. Tetapi mari kita tengok, sebab tanpa sedar pada kalimat Independent Day itu kalimat yang untuk mengekalkan penjajahan dalam kepala. Baik, kalau tadi merdeka maknanya bebas daripada kongkongan, kalaulah istiqlal makna lebih dalam, maknanya daripada kehinaan kita bangkit dan menjadi besar dan hebat. Dan cuba bayang, independent, lawan independent adalah dependent. Dalam bahasa biasa, dependent ialah untuk anak-anak kecil yang belum 4 tahun mengurus diri sendiri. Itu dependent. Ni anak-anak yang dependent ialah anak-anak yang tak tahu nak beli barang, kita belikan barang. Tak tahu uruskan, kita uruskan. Even tak tahu nak buang air, kita uruskan. Sampai dia dah mula agak dewasa, dah besar, dah pandai, barulah kita independentkan dia ketika umur dia 18 tahun sebagai contoh. Apa yang kita rasa tuan-tuan? Apa yang kita rasa? Kalau kita tak cukup rasa, tuan-tuan, saya tengok interview baru ni dalam televisyen, saya tak ingat rancangan apa, ditanya pada anak muda, apa kesan penjajah kepada negara kita? Apa jawapan dia tuan-tuan? Ni anak muda punya jawapan. Nasib baik kita dijajah, sebab itu kita terdedah dengan ilmu, kita terdedah dengan kemajuan, kita terdedah dengan dunia luar. Syabas penjajah. Walaupun 63 tahun kita telah merdeka, tetapi dia berjaya dengan kalimat, sebab kita dependent, kita tak pandai, kita orang kampung, kita orang tak pandai, kita orang tak punya pengetahuan, kita nothing. Tetapi dengan sebab penjajahan itulah tolong kita. Tengok tuan-tuan, sedap buat cerita kan? Kita buat cerita dengan skrip yang tersendiri, akhirnya orang dijajah percaya bahawa mereka itu bodoh. Mereka itu tak pandai, mereka tak kuat, mereka orang hutan, mereka duduk dalam kampung, tak reti nak uruskan dunia. Sedangkan yang pertama yang mengelilingi dunia adalah orang kita. Ya, Ferdinand Magellan tak tahu nak mengurus dunia, melainkan orang kita. Dan cuba bayang kalaulah orang Melayu, ya, orang Melayu. Ini bukan cerita, ini cerita sejarah tuan-tuan. Tak ada kena-mengena, nanti tak ada perasaan kita tak suka siapa. Tak. Ini sejarah. Sebab orang yang buta sejarah akan buta sepanjang hayat. Bila kita buta pada sejarah, kita buta sepanjang hayat. Berjayanya British tuan-tuan, berjayanya penjajah. Contoh, saya suka buat dalam bentuk contoh tuan-tuan ya.
Katalah dalam masjid negeri ni bukan betul, contoh kita semua penjajah. Kalau kita penjajah tuan-tuan, apa yang kita hendak? Tuan-tuan jangan marah saya sebab bulan 8 memang bulan patriotik. Dan patriotik ada dalam diri semua orang. Kata psychoanalysis, kita sayang dan cinta tanpa siapa-siapa pun yang suruh kita cinta. Tiba-tiba ya, tiba-tiba kita pergi terutama keluar negara kan, nampak bendera Malaysia, naik bulu roma ya. Sayangnya kita kepada negara kita. Baik, kalau kita jadi penjajah, maknanya British, kita semua ni British. Contoh tuan-tuan janganlah pula kami ni ahli zikir, mana pernah nak jadi orang kafir. Dah, contoh. Baik, kalau kita penjajah tuan-tuan, masalah penjajah ni siapa? Sejak daripada Portugis, Belanda, British, Jepun, British, masalah penjajah ni siapa tuan-tuan? Masalah kepada kita ni penjajah sekarang ni. Contoh, payah juga kan, kelas duduk 2 meter jauh ni kan tuan-tuan, nak interaksi tu agak payah. Apatah lagi tuan-tuan pakai penutup mulut kan. Saya pun tak tahu tuan-tuan tu nak jawab ke, masam ke, tak setuju dengan saya ke kan. So saya eye contact pun tak ada kesan nampaknya. Dengan mungkin kawan-kawan Facebook lah boleh ya, Masya Allah. Happy life. Okay. Baik, soalannya adalah, bagi penjajah, musuhnya adalah ahlul watan, penduduk bumi itu. Itu dia punya masalah. Baik, masalah dia ialah orang yang diambil hak, yakni ahlul watan tersebut. Masalah dia pada orang tu. Jadi kalau didatang ke India, masalah dia pada orang India. Kalau dia menjajah tanah Melayu, masalah dia pada siapa? Orang Melayu. Maknanya, baik, itu satu. Kalau kita jadi penjajah, apa kita nak tuan-tuan? Semua yang dikasih sekalian, apa kita nak sebagai penjajah? Apa kita nak sebagai penjajah? Penjajah tentulah mahukan, sebab bukan tersembunyi, penjajah ada 3 misi besar. 3 misi besar. Yang pertama tak lain tak bukan adalah goal. Dijajah satu tempat sebab dia nak mengambil kekayaan. Satu tempat yang tak ada hasil, mereka tak perlu jajah ya. Maka tanah Melayu ini dulu namanya adalah, nama tanah Melayu ini ialah Semenanjung Emas. Cuba bayang, tak ada nama lain dalam dunia ini diberi oleh bahasa klasik terhadap tanah Melayu yang kita tak perasan tuan-tuan. Semenanjung Emas. Dan sebab itu cuba bayang, kalaulah tujuan pertama adalah untuk gold dan kekayaan, memanglah tanah Melayu ataupun Malaysia kita ini adalah merupakan sasaran nombor 1. Apakah tujuan penjajah? Ini kita boleh baca dalam buku biasa tuan-tuan. Kita belajar dalam sejarah, kita ulang pada malam ni. Yang kedua adalah glory. Sebab kenapa kita panggil hari ini England dengan panggilan The Great Britain? Kenapa tak boleh kita namakan Malaysia adalah The Great Malaysia, tetapi kita namakan dia The Great Britain? Dia jadi great kerana banyaknya tempat yang dijajah. Jadi sebab tu makin banyak tempat dijajah, negara yang menjajah itu merupakan satu tempat yang kebanggaan bagi mereka. Dan tujuan ketiga penjajahan apa semua yang dikasih sekalian? Gospel adalah untuk mengembangkan pengaruh ajaran agama ya, agama. Semua yang dikasih sekalian baik. Kalaulah penjajah tadi kita katakan dia datang ke tanah Melayu ataupun Malaysia kita ni, bumi yang disebut sebagai Semenanjung Emas ini, dan menjadi masalah kepada mereka ialah ahlul watan, penduduk di bumi itu. Saya ulang sekali lagi, kalau dia menjajah ke Filipina, penduduk tempatan itulah musuh yang merupakan menjadi masalah kepada penjajah Spanyol sebagai contoh. Kalaulah di India, maka orang India itulah, penduduk bumi itulah yang menjadi masalah kepada British. Maka di tanah Melayu, orang Melayulah menjadi masalah kepada British. Baik, tadi kita katakan bahawa penjajah untuk sama ada kekayaan, pengaruh dan juga agama. Maka
satu yang adalah minda penjajah adalah sekali kita menjajah, kita akan menjajah sampai bila-bila, seboleh mungkin. Kalaulah orang-orang tua kita dulu tak berjuang untuk merdeka, sampai hari ini sebenarnya mereka suka untuk terus menjajah kita. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang datang daripada ahlul watan, penduduk tempatan? Maka ketika itu berlakunya perang saraf, penjajahan secara saraf. Apa dia penjajahan secara saraf? Ialah lumpuhkan rasa dan semangat ahlul watan, lumpuhkan sama sekali semangat orang-orang yang berada di negara tersebut, sehingga dibuat proses. Cuba bayang, 400 tahun kita dijajah, cukup lama untuk dimasukkan proses, sehingga akhirnya orang dijajah dia rasa dia tak pandai, dia tak kuat. British bawa keluar di awal penjajahan daripada tanah Melayu 8 buah kapal kitab-kitab catatan ulama-ulama Melayu terdahulu. Cuba bayang tuan-tuan, 8 kapal dibawa pulang ke England. Cuba bayang, kalaulah bangsa ini bodoh, bagaimana mungkin ada 8 kitab zaman itu yang merupakan himpunan intelektual orang-orang Melayu dalam semua bidang. Dan katanya tenggelam 8 itu di lautan. Sahabat saya Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, ketika pertukaran lecturer antara Malaysia, dan dia dihantar masa tu ke Rusia, tuan-tuan, dia sangat terkejut sebab di Arcade University di Rusia jumpa satu kitab tua orang Melayu aksara sebelum Jawi. Tak ada di maktabah kita, tak ada di perpustakaan kita, tak ada di arkib kita, ada di Arcade University di Rusia, tuan-tuan. Tulisan lama orang Melayu. Nak bagi tahu apa dia? Bangsa yang ada tulisan sendiri, bolehkah kita anggap bangsa kampung, bahasa tak pandai mengurus diri? Tetapi itulah yang diternak, diternak dalam kepala, yang dicetak dalam kepala, sampai akhirnya kita rasa kita tak pandai. Dan bila orang kata kita hanya orang kampung, orang yang duduk dalam hutan, yang duduk atas pokok, kita angguk. Kenapa kita angguk? Sebab berjayanya penjajah melumpuh rasa pengaruh dalam hati orang-orang yang dijajah. Sebab kalau perasaan tu terus ada, tuan-tuan, kita akan terus dependent kepada dia. Walaupun dah merdeka, kita dependent pada dia. Kita tak tahu lagi kemasyhuran budaya kita. Sebab tu bila sambutan 31 Ogos, kita jadi confused. Yang terkinja-kinja di atas pentas, rambut blond, walau muka Melayu. Dengan budaya, saya confused. Kita bukan kata tak apalah, nak menyanyi itu terpulanglah. Tetapi pada waktu momen cerita kemerdekaan itu memenuhi, pada saya ini satu benda yang confused. Seolah-olahnya bagus kita dijajah, bagus kalau tak merdeka lagi. Itu mesej sebaliknya. Kenapa, tuan-tuan? Sebab berjayanya penjajah mengekalkan rasa inferiority. Maka jadilah orang kita kekal rasa bersalah, rasa guilt, rasa bersalah. Bila kita nak menyebut hak kita, datang rasa bersalah. Bila kita nak menyebut hak agama kita, kita datang rasa bersalah. Berjayanya, maaf saya, penjajah mengkembiri pemikiran orang yang dijajah, negara yang dijajah. Sebab itu Masya Allah, walaupun mungkin dah 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 63 tahun, belum tentu kita boleh bebas dengan bangganya kita kepada apa yang ada di bumi kita sendiri. Sebaliknya, kita sentiasa bangga kepada apa yang ada pada mungkin yang ada di barat. Apa yang di barat itulah trendsetter, itulah yang paling betul, sedangkan di mana. Akhirnya semua yang dikatakan dalam konteks agama. Dalam konteks agama, berjayanya penjajah memandang keagungan dan kehebatan umat Islam. Sebab itu kita sendiri tak ada sumber di mana kita nak cari kehebatan umat Islam. Sehingga akhirnya kita sangka bahawa Islam ni ialah biasa-biasa saja.
Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah lebih besar, ya, sebenarnya tujuan penjajahan di seluruh dunia adalah kelangsungan daripada perang salib. Yang ingin tujuan nombor satunya kemudian adalah untuk menjatuhkan khilafah Islamiyah. Dan sebab itulah mereka cantas tali-tali yang berada di timur jauh, di mana-mana bumi, sebelumlah akhirnya mereka berjaya meruntuhkannya sistem khilafah Islamiyah yang ada pada akhir sekali adalah Uthmaniyah. Dan sebab itu dalam peperangan, tuan-tuan, yang bayar kos peperangan ialah orang kalah. Ya, peperangan dia punya cerita tak sama macam perjanjian biasa. Dalam peperangan yang bayar semua kos peperangan adalah orang kalah. Jadi bila Islam berjaya dijatuhkan, maka umat Islam membayar kos. Apa kos? Kita tak tahu sejarah agama kita. Kita tak tahu dengan mendalam keagungan-keagungan, sebab selama 400 tahun dibuang semua rasa-rasa tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa ialah nak bangga apa ya? Kita tak ada benda yang kita nak banggakan. Ni cerita anak-anak muda, tuan-tuan. Tak ada benda yang satu kita boleh banggakan tentang agama kita. Sebab apa? Kebanyakannya telah dipadamkan. Saya suka contoh kecil saja, tuan-tuan, ya. Sahabat Nabi lah sebagai contoh. Ya, sahabat Nabi yang kita azan berapa minit lagi? Lagi 2 minit. Saya harap 2 minit ni cepat. Ya, ingatkan saya. Cuba bayang, tuan-tuan, sahabat Nabi ada 114,000 orang. 114,000, more or less. Ya, banyak riwayat. Katalah kita ambil 114,000. Yang terbaik daripada 114,000, 10 orang. Al-Asharah Mubashirin bil Jannah. 100,000 sahabat, yang terbaik berdasarkan pujian Nabi ada 10 orang sahabat, tuan-tuan. Baik, cuba bayang, tuan-tuan, kita ada 10 terbaik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, ya. Saya nak ambil Zubair ibn Al-Awwam. Zubair ibn Al-Awwam. Baik, kita tanya, ketika Zubair meninggal dunia, sebab dia meninggal di zaman pemerintahan Uthman Al-Affan. Ketika beliau meninggal dunia, tuan-tuan, berapa duit poket, berapa duit yang ada dalam cash dia? Tuan-tuan tengok dalam Ibn Abi Dunya, ketika beliau meninggal dunia, harta yang ada pada dia, duit tunai, tuan-tuan, sebanyak 500 juta dinar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nak bagi tahu bahawa baru seorang, tuan-tuan. Kita belum cakap Abdurrahman ibn Auf, kita tak cakap lagi Uthman Al-Affan yang sampai sekarang wakafnya kita boleh jumpa di Madinah. Nak bagi tahu bahawa itu satu juzuk, belum kita tengok bagaimana keagungan Uthmaniyah satu masa lampau. Dan semua ini, tuan-tuan, 400 tahun dipadam supaya kita rasa kita ni orang tak ada apa-apa, sahabat Nabi semakin belaka. Jadi jumpa lagi di masa akan datang. Raihkan kemerdekaan di atas nafas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.